نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب والصلاة وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 17 Jawi. 17 Jawi Rumi apa? (23) Rumi. Yang mana kali ini kita sambung lagi membicarakan tentang hari kiamat. Masuk kita haud atau kolam Nabi. Haud Nabi. Haud kolam. Ya, 17 Jawi Rumi 23. Kan? 22. Qala al-musannif qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada yang dikhabarkan pada kita, yang diceritakan pada kita oleh Nabi. Sebab ini perkara ghaib, perkara sam'iyat, perkara ghaib lah ataupun sam'iyat, perkara yang tak boleh direka, tak boleh. Yang boleh bawa, yang boleh bagi tahu kita Nabi aja. Perkara sam'iyat. Antaranya adalah dia kata, dan setengah daripada yang dikhabarkan, wajib kita percaya haud Nabi. Haud ni kolam. Haud Nabi. Sebelum pada ni kita bincang berkaitan dengan pada mahsyar. Sebelum ni pada mahsyar. Bangkit pada mahsyar tu kena beriman. Wajib kita beriman pada mahsyar tu. Bukan mati-mati habis gitu aja, tidak. Dan wajib percaya juga syurga neraka nanti, lepas pada mahsyar nanti. Kemudian kita juga wajib percaya kepada haud yang ada dekat pada mahsyar hari akhirat nanti. Dan setengah daripada yang dikhabarkan sampai kepada kita, yang Nabi bagi tahu, wajib kita percaya haud Nabi, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kolam yang besar di dalam syurga. Kolam yang besar di dalam syurga yang diberikan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita kata di dalam syurga. Haud ni ada khilaf ulama di situ. Kedudukan haud, kolam ni kat mana? Ada khilaf ulama. Mengikut jumhur ulama, haud berada bukan dalam syurga, di luar syurga. Di luar syurga.
haud ni yang ada dalam syurga adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Aduh, Kautsar. Itu dalam syurga. Dari sudut kedudukan je khilaf. Dari sudut beriman, wajib beriman Nabi kita nanti ada haud, ada kolam dan ada Kautsar, telaga. Dua-dua kena beriman. Cuma kedudukan tu khilaf. Tak kisahlah duduk mana-mana pun, ya. Duduk dalam ke duduk luar ke, apa kiranya, kat gerai mana-mana pun. Yang penting berimanlah. Dua tu. Tadi dalam kitab kata dalam syurga, dalam kitab kita kata dalam syurga. Kalau ingat apa kita baca selawat tu kan, macam mana kita selawat tu? Baru itu selawat baru ni. Macam mana? Man ra'a wajhaka ya Sa'ad. Dia kena nyanyi baru ingat. Ya karimal walidaini. Ni. Haudukal. Tu haud tu. Itulah haud. Hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyurian. Haud tu. Kita nyanyi berapa ribu kali ya. Faham tak? Hauduka. Haud tu haud. Hauduka. Ka tu engkau Nabi lah. Haud tu. Kolammu kelak hauduka safil mubarrad. Kolammu jernih dan dingin. Wirduna yauman nusyuri. Yang kami akan datang nanti dekat hari kiamat nanti. Itu kita minta. Sebab tu kalau kita faham satu-satu yang kita selawat, biasa-biasa selawat tu, semangat dia lain macam. Dia mari dia punya semangat tu. Tapi kalau tak faham, sedap dengan lagu tu je lah. Tak apalah, kurang-kurang baca juga. Okay. Haud Nabi. Nabi ada haud. Nabi ada haud. Bukan Nabi je. Setiap Nabi ada haud sendiri. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang paling besar, Nabi kita punya haud. Yang paling besar, Nabi kita punya haud. Haud tu kolam lah. Kolam yang lain-lain, Nabi yang lain-lain, Rasul yang lain-lain ada juga. Tapi tak sebesar kolam, haud Nabi kita. Yang paling besar Nabi kita. Paling besar. Nabi kita. Dan semua Nabi ada ni, ada haud untuk umat je. Semua Rasul ada haud untuk umat je. Umat dia ni akan pergi cari Rasul masing-masing untuk minta minum haud ni, kolam. Untuk minum lah, apa lagi? Untuk minum. Umat lain tak boleh pergi ke Nabi lain. Rasul lain tak boleh. Dia ikut dia punya umat saja. Maka masing-masing cari Nabi masing-masing lah. Cuma seorang je yang tak ada. Tak ada kolam. Nabi apa? Rasul apa? Dia seorang tak ada. Kesian dia. Dia tak ada. Tapi tak kesian pun. Dia tak ada. Nabi Saleh. Nabi Saleh tak ada haud. Dia ada apa? Dia ada unta. Special. Kan cerita Nabi Saleh kan, unta keluar susu tu, kemudian diorang bunuh. Diorang pergi bunuh unta tu. Padahal keluar susu unta tu. Nabi Saleh akan dikurniakan Allah unta. Dan bila umatnya datang, dia bagi minum susu unta tu. Dia kalau pernah dengar cerita Nabi Saleh, fahamlah kenapa unta. Nabi Saleh je yang special case. Dia tak ada kolam, dia ada unta nanti kat akhirat nanti. Sebab pada waktu tu berpuluh ribu tahun kot, haus, penat, lapar, ditimbang, dihisap waktu tu, maka berkumpullah nak cari minum. Haus kan? Minum. Haud Nabi segi empat. Baca sikit lagi. Yang ada buminya seperti perak. Lantai atau apa, bawahnya seperti perak. Bumi itu maksud lantai dia tak? Bawahnya perak, warna perak, seperti perak. Dan warna airnya putih seperti laban. Laban tu susu. Dan baunya lebih harum, bukan susu, putih seperti susu. Bukan susu Nabi Saleh je. Putih seperti susu, seperti laban, dan baunya lebih harum daripada kasturi. Dan segala penyeboknya, gayung, cetong dia tu, gayung dia tu, terlebih banyak daripada bintang di langit. Banyaklah senang cerita, banyak. Barang siapa dapat minum daripadanya, tiada dahaga selama-lamanya. Tak dahaga selama-lamanya. Siapa dapat minum. Sebab tu orang-orang
munafik dan fasik datang umat Nabi lah. Yang munafik dan fasik dan kafir umat Nabi datang nak minum, maka bila datang nak minum, dia halau oleh malaikat. Sebab tu kata dia bukan duduk dalam syurga. Tapi dah kita kata dalam syurga, tak apalah, khilaf tempat lah. Bukan dalam syurga. Sebab macam mana orang munafik, orang fasik, orang kafir boleh nak pergi minum? Malaikat halau. Maknanya bukan duduk dalam syurga, luar lah, luar syurga. Kemudian dia halau oleh malaikat. Nabi kata, itu umat aku. Kemudian malaikat kata, walaupun dia umat kau, tapi dia lawan apa yang kau suruh. Dia buat apa yang kau larang. Dia begini. Macam tu Nabi kata, aku tak mengaku umat. Pergi. Asalnya Nabi nak ni, Nabi panggil, pergi. Tak mengaku umat. Maka tak boleh minum, dia halau. Antara dosa-dosa yang Nabi tak mengaku umat, dosa macam LGBT, kan Nabi tak mengaku umat. Maka waktu tu Nabi tahu itu umat dia. Kadang-kadang dia semayang juga, ada cahaya warran muhajjalin, cahaya kat muka, tangan, kaki. Nabi kata itu kesan wuduk tu umat aku. Malaikat halang, tak boleh, ini geng LGBT. Nabi kata, LGBT? Kalau LGBT tu bukan umat aku. Nabi panggil. Jadi maknanya haud ni, kolam ni bukan kat dalam syurga lah. Takkan orang boleh masuk syurga kan? Itulah khilaf kat situ. Dan bila minum takkan tiada dahaga selama-lamanya. Kalau minum tiada dahaga selama-lamanya. Umat Nabi yang berdosa ada yang dapat minum. Umat Nabi yang berdosa ada dapat minum. Dia berdosa, malah lepas tu dia masuk neraka. Tapi oleh kerana kolam tu duduk luar, Nabi bagi minum. Cuma dia nanti masuk neraka. Ada yang boleh minum. Dia berdosa tapi ada boleh minum. Bila dia minum, dia tak akan dahaga selama-lamanya. Okay? Tapi lepas pada tu, bila ditimbang apa, dia masuk neraka. Bila dia masuk neraka, tetap tak haus dalam neraka. Sepatutnya dalam neraka ni haus, tapi tak haus. Dan tempat lalunya air tu, tempat lalu air dekat tekak tu, tidak akan terbakar, tidak akan dijilat api neraka. Tapi tu ajalah, yang lain hangus. Muka hangus, habis hangus. Tapi yang kena air tu masuk ke dalam, semua tak hangus. Dan dia tidak dahaga. Cuma azab lain dia rasa lah. Azab dahaga dia tak rasa, sebab dia minum. Itu kelebihan menjadi umat Nabi. Walaupun berdosa, walaupun masuk neraka. Kerana lepas masuk neraka, dia akan masuk syurga juga nanti. Nak cuma bakar dosa-dosa dia aje. Apabila ditimbang berat belah dosa, maka dibakar dulu dosa-dosa tu. Masa dibakar dosa, sedangkan dia dah minum telaga tadi, dia dah minum kolam tadi, air haud Nabi dah minum dah. Bila minum, dah hilang dahaga dah selama-lamanya. Masuk neraka pun tak dahaga. Tapi lapar ada lah, dahaga je tak ada. Sakit lah, hangus, kena katok. Cuma dahaga je tak ada. Ringan sikit lah, azab tu ringan sikit je pun. Bila api neraka datang terbakar, yang lain semua hitam legam, tekak tu, kawasan tu je terpelihara, tempat air masuk. Lepas tu Allah pulihkan balik, elok balik, terbakar balik, bagi bakar balik. Lepas tu elok balik, bakar balik, elok balik, bakar balik. Kalaulah dalam neraka ni kena lama-lama lali, tak sakit dah lah. Kan orang yang buat benda perkara yang kesakitan, tapi kalau buang selalu kan lama dia lali, tak sakit. Masa tu tidak sakit. Kemudian terbakar, maka Allah pulihkan, elok balik, bakar, lagi sakit daripada yang awal. Itu di dunia dengan di akhirat beza. Di dunia mula-mula sakit, makin lama makin tak sakit, walaupun pukulan yang sama. Contoh ambil tepak, ambil pedang, tetak belakang dia, sakit tak? Sakit. Tetakan kedua lebih kurang lagi sakit daripada yang pertama, lagi sakit. Yang ketiga makin tak sakit. Itu di dunia. Dia bukan makin sakit, dia makin tak sakit. Sebab apa? Dia dah macam lali tau, macam urat-urat signal tak boleh hantar dekat otak dah. Sebab yang sakit-sakit ni kat otak. Sebab tu bila makan ubat-ubat ataupun injek yang tertentu, tak sakit walaupun ubat pembedahan. Sebab apa tak sakit? Sebab signal sakit tu kat mana-mana badan-badan sakit, dia tak boleh hantar ke otak.
Bila tak dihantar kotak tersekat, tu yang tak sakit. Tapi bila dah sedar nanti, bila dah lama sikit hilang bius tu, oh sakit lah. Tapi dekat akhirat, dekat neraka tak macam tu. Lagi kena lagi sakit bertambah. Nikmat pun macam tu. Mula nikmat, sedapnya air ni, sedapnya minum air susu syurga. Lepas tu ambil, nak segelas lagi, minum lagi sedap. 18 juta kali minum, 18 juta kali lebih sedap dan tak boleh nak bayang macam mana. Samalah, sakit pun sama, lebih sakit. Jangan ingat tak apa lama-lama duduk syurga, duduk neraka. Mula-mula je, tahun pertama je sakit. Malam pertama di neraka, tu je sakit. Lepas dah 2-3 bulan tak sakit dah lali. Dah makin sakit. Okey. Dan setengah daripada yang dikhabarkan lagi, perkara lain lagi yang dikhabarkan, wajib kita i'tiqad bahawa ada mizan. Mizan ni bahasa sekarang dacing. Dacing ke nak pakai neraca? Pakai neraca. Dacing orang tak pakai dah kata neraca segala amalan. Penimbang, mizan, penimbang. Amalan baik dan amalan buruk. Penimbang dia tak tahu macam mana. Nak letak, kalau kita boleh letak barang-barang kan, mana berat. Tapi penimbang dia tak faham macam mana. Ada yang kata dia bukan macam dua macam ni. Bukan. Dia kalau ambil buku kita kan, kita ada buku kita, buku yang apa yang kita buat, malaikat tulis berbuku-buku ni. Malaikat tulis. Jadi buku dia tu ada kata satu je, buku tu ambil letak je. Dia macam digital. Tring, tahu dah berat belah mana. Dia bukan macam tu. Ada kata gitu. Tapi tak kisahlah macam mana pun. Itu bukannya nak tahu ada dua ke ada satu. Kata tidak, dia macam buku je. Kalau masuk episode letak je. Okey, dah tahu dah mana banyak mana sikit. Mizan. Yang penjaga dia Jibril yang menjaga. Penjaga mizan adalah Jibril alaihissalam. Penjaga neraca tadi. Dan adalah apabila selesai daripada diperiksa akan segala amalan manusia, dekat neraca tadi periksa semua, dah timbang semua. Ditimbangkan dia lepas diperiksa. Dia periksa dulu. Periksa, ada yang tak puati kita bincang dulu. Masuk dulu, ada pendakwa raya dia, ada peguam bela dia, ada hakim iaitu Allah. Tak puati apa, boleh pasang CCTV. Tak puati apa lagi, semua boleh waktu tu. Jadi lepas dah selesai semua, barulah ditimbang yang mana baik, yang mana buruk timbang, supaya terbuka dan nyata bagi tiap-tiap kadar amalannya yang baik dan jahatnya. Barulah tahu yang mana baik seumur hidup 60, 70, 80, 90 tahun ni, mana lagi banyak baik ke yang jahat. Maka barang siapa berat amalan kebajikannya, baik itu yang berat, lebih yang baik, diunjukkan surat amalannya kepada tangan kanannya, diberi ya. Dah dapat dah, okey. Macam report card lah, senang cerita. Report book, bukan report card, report book. Ialah buku. Kad terus keping, record book. Lepas dah selesai lah, kalau kata baik, banyak belah baik, diberi dengan tangan kanan kepada tangan kanannya, maka tangan kanan ambil. Bila tangan kanan ambil, tahu dah, maka dapatlah baginya kesukaan hati dan kemenangan, ahli sa'adah yang amat besar, nikmat yang berkekalan. Ahli sa'adah bila dapat tangan kanan tu. Sebab tu simbolik. Kalau kita nak buat sunat tangan kanan, apa-apa nak bagi semua, simbolik yang bahawasanya kita nak terima orang bagi tangan kanan, nak bagi tangan kanan. Walaupun kita kidal, tapi sunat juga tangan kanan. Apa-apa dari sudut memberi dan menerima, tangan kanan. Sebab simbolik nanti duk main tangan kanan, dekat akhirat nanti pun tangan kanan juga. Simbolik. Mudah-mudahan lah dalam kalau dapat tangan kanan tu seronok. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, orang yang diberikan kitab amalan dia sebelah kanan,
fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka lepas pada tu mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surah apa tu? Apa? Waqiah. Ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Itu sebab ini. Ya, maka dapatlah baginya kesukaan hati, seronok sangat, dan kemenangan yang amat besar, nikmat yang berkekalan. Dia seronok tu dia jumpa. Maknanya kita dapat faham, jika sama-sama beriman boleh jumpa kat sana. Boleh jumpa. Kalau kata keluarga yang beriman, nanti semua berkumpul lah. Pergi ambil. Namamu kena panggil tu. Pergi ambil. Pergi ambil. Tangan kanan. Dia pergi, dapat tangan kanan. Jumpa ayah dia apa semua. Tangan kanan. Dapat tangan. Seronok. Seronok. Bagus. Macam tu lah. Jumpa balik. Jumpa kawan-kawan yang sama-sama beriman lah. Yang sama-sama jumpa balik. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia kembali kepada kaum keluarganya dengan gembira. Dan barang siapa berat amalan kejahatannya, siapa yang berat amalan kejahatan, berat belah jahat. Sekejap, sebelum tu. Kalau berat belah baik, maknanya masuk syurga. Soalan, macam mana jahat yang dia buat? Kita ambil lah, memang minimum 51% baik, 49% jahat. Masuk mana? Syurga kan? Dapat tangan kanan kan? Okey. Soalannya 49% yang jahat tu kira burn ke kira macam mana? Kira burn. Sebab tu kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Bukan dengan amalan. Orang yang masuk neraka dengan apa? Takkan dengan rahmat Allah juga. Masuk neraka dengan, dia ada istilah dia panggil. Masuk syurga bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Masuk neraka dengan keadilan Allah. Begitu. Habis masuk dengan, boleh tak masuk syurga dengan keadilan Allah? Kena tak? Kalau kita baca kitab-kitab, dia akan kata masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan keadilan. Soalannya, adil ke tadi? 51-49. Tiba-tiba banyaknya dosa dia buat 49% lah. Pahala yang baik 51%. Masuk syurga. Adil ke itu? Macam sebab tu masuk syurga bukan dengan keadilan Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Masuk neraka dengan keadilan. Nanti kita bincang. Masuk neraka kenapa pula dengan keadilan Allah? Nanti kita bincang. Jadi, macam mana dengan yang dosa-dosa yang dia buat? Kira halal, kira burn. Tak apa, kalau itu boleh buat jahat sikit-sikit. Try buat tengok. Tengok nanti 51 yang jahat. Macam mana? yang jahat 51. Kita mana tahu? 49 yang baik. Masa tu Allah. Kita tak tahu. Ini cuma sekadar riwayat-riwayat. Tengok nanti kita akan rangkumkan masuk neraka dengan keadilan, masuk syurga dengan rahmat. Rahmat tu kasih sayang lah. Dan barang siapa berat amalan kejahatannya, berat belah jahat, diunjukkan surat amalannya kepada tangan kirinya. Setengah riwayat belakang. Ambil kot belakang atau ambil kot kiri. Maka rugilah ia dan duka citalah ia kerana dapat celaka badannya. Tak ada apa dah lah. Celaka lah, habis lah. Masa tu celaka nasib dia. Dan makin susah lepas pada tu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih. Siapa yang dapat dengan tangan belakang, zahri belakang. Ada satu riwayat lagi, kiri. Tangan kiri dengan belakang. Fasawfa yad'u thubura. Surah Insyiqaq. Fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan berteriak, dia akan menjerit, celakalah, habislah, mampuslah. Ikutlah ayat macam mana pun, jang, habislah macam tu. Habislah, tangan dapat ikut belakang, tangan kiri, habislah. Wa yasla sa'ira. Dia masuk dalam api yang menyala-nyala, neraka lah. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dulu seronok dengan kaum-kaum dia masa dia buat jahat dulu. Seronok. Sekarang kau seronok dulu. Sekarang terima akibatnya. Okey. Macam mana boleh bila banyak belah jahat? 51%
Kita ambil lagi 50,1%. Lagi ke nak 50,0001%, tak yalah melampau kan. 50,1% jahat, 49,9% baik, maka masuk neraka. 50,1% baik, 49,99999% jahat, masuk syurga. Okay, walaupun sikit, ya. Tengok, masuk syurga dengan rahmat Allah, masuk neraka dengan keadilan Allah. Kenapa masuk syurga dengan rahmat Allah? Kerana walaupun cuma 0.1% saja yang lebih baik daripada jahat, tetap juga masuk syurga. Yang dosa-dosa tadi burn, halalan tayyiban, hangus. Okay, maka masuk syurga dengan rahmat lah. Masuk syurga dengan rahmat. Sebab kasih sayang Allah, walaupun 0.1%, malah ada yang 50-50. Sama juga. Kemudian kalau sama-sama, sekira semula, pilihan raya kalau dekat-dekat sama pun kira semula. Kira-kira masa tu Nabi dapat tahu bahawasanya dia ni 50-50. Oh, tak mati ni. Oh, 50 apa? Dia kecoh. Istilahnya dia panggil golongan A'raf. Itu surah A'raf tu. Golongan yang sama banyak, 50-50. Dia panggil golongan A'raf. Kalau umat Nabi, kalau surah Al-A'raf kan, dalam tu ada kisah dia. Kemudian bila Nabi tahu dia panggil golongan A'raf ni, Nabi pergi, bila timbang kali kedua, nak timbang balik yang tak pati jadi, Nabi ambil serbannya, letak belah baik. Itu dia panggil apa? Kabel. Ataupun bahasa syaraknya apa? Syafaat Nabi. Nabi letak serban dia. Oh, kalau macam tu beratlah belah baik. Tak apa lah. Kabel waktu tu kita nak tak berdosa. Kabel sekarang ni yang tak boleh. Kabel dulu no problem. Kabel sebelum masa dekat akhirat nanti tak ada masalah. Masing-masing ada kabel masing-masing. Tengoklah siapa yang paling besar kabel. Nabi kita paling besar kabel. Kenapa? Kerana Nabi kita paling tinggi jawatan. Mana tahu paling tinggi? Kan Nabi suruh kita doa untuk dia dapat jawatan paling tinggi, supaya nanti Nabi akan, aku jadi penjamin kamu, aku kabel kamu nanti. Mesti bila Nabi suruh? Maqam Mahmud tu lah yang baca lepas azan tu. Maqam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Ada satu maqam yang tertinggi, maqam Mahmud dia panggil, yang tertinggi. Nabi kata, aku teringin nak duduk situ. Tapi hakikatnya sebenarnya Allah dah beritahu Nabi memang duduk situ. Kemudian Nabi kata, siapa yang doakan aku supaya, doa lepas azan lah maknanya, supaya dapat maqam tu, aku akan jadi kabel dia nanti. Aku akan bagi syafaat kat dia. Paling tinggi. Jadi kalau 40 itu golongan A'raf. Akhir sekali golongan A'raf masuk syurga. Yang jadi umat Nabi, Nabi letak serban, menyebab berat belah baik. Yang bukan umat Nabi kita, akhir sekali Allah bagi masuk syurga juga dengan rahmat Allah. Dah sama berat. Golongan A'raf. Dan orang yang golongan A'raf ni panggil adalah golongan yang paling ahli syurga, yang paling miskin. Yang paling miskin golongan A'raf lah. Tapi orang ahli syurga tak tahulah paling miskin apa. Bukan B40, bukan. Paling pun 70 kali ganda dunia dan langit dan dunia, langit dan bumi 70 kali. Tu paling miskin. T20 pun tak gerak je nanti. Tak ada, ni paling miskin. Okay, maknanya paling miskin pun surga kan. Okay. Kalau dia tadi masuk neraka kerana jahat dia, dosa dia 49,9%, bukan 50,1% jahatnya, baiknya 49,9%. Okay. Maka dia akan diseksa, masuk neraka kan, dia akan diseksa sehingga habislah dosa yang dia buat 50,1% tu. Tengoklah berapa setahun ke 2 tahun ke juta tahun ke, sampai habis. Bila habis dosa yang telah dibakar, yang masuk neraka tu nak menghapuskan dosa.
Di atas dunia menghapuskan dosa dengan taubat. Di akhirat menghapuskan dosa dengan api. Jadi maka 50.1% dosa-dosa jahat dia telah dihukum dalam neraka. Bila habis tu, maka masuk syurga. Dengan syarat imannya sah, masuk syurga. Dia masuk syurga sampai habis 49.9% pahala. Okey, masuk neraka kerana dengan keadilan Allah. Cukup masuk neraka kerana cukup dosa yang dia buat. Okey, dah cukup lah. Dengan keadilan Allah. Adil Allah. Sebab kalau tidak, buat dosa walaupun dosa dia 50.1% dosa dia, Allah bakar dia sampai seolah-olah dosa dia tak pernah buat baik. Itu barulah bukan dengan adil. Allah adil. Cukup dosa dia Allah bakar, cukup. Maka masuk neraka dengan keadilan Allah. Masuk syurga dengan rahmat. Okey, kenapa masuk syurga dengan rahmat? Yang 49.9% tu itu kebaikan dia. Yang tinggal lah, dia dah bakar lah. 50.1% kejahatan dah bakar. Kebaikan dia 49.9. Kemudian masuk syurga. Masuk syurga berapa lama? Sampai habis 49.9 ke? Sejuta, 2 juta tahun, lepas tu keluar lagi mana? Tak, masuk syurga selama-lamanya. Sebab tu masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan keadilan. Kalau masuk dengan keadilan, masuk neraka katalah 2 juta tahun sebab banyaknya dosa dia 50.1%, masuk 2 juta tahun. Masuk syurga lepas pada tu lebihkan 2 juta tahun jugalah, atau lebih-lebih sikit, baru adil. Tak. Masuk syurga bukan dengan keadilan, dengan rahmat Allah. Masuk syurga selama-lamanya. Padahal dia buat dosa. Padahal pahala dia sikit aja, tapi masuk syurga selama-lamanya. Maka masuk syurga dengan rahmat. Masuk neraka dengan keadilan. Sebab cukup je dosa dibakar. cukup je dosa dibakar, okey, keluar. Macam tu juga masuk syurga bagi orang yang awal-awal masuk syurga 50.1% baik, maka masuk syurga terus. Maka masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan keadilan. Apa buktinya? Masuk syurga kerana 50.1%, sikit aja lebih baik, maka masuk syurga sebanyak 50.1% kebaikan ke? Tak, selama-lamanya. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Yang dosa tadi 49.9 burn hangus. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Masuk neraka dengan keadilan Allah. Tu. Yang dia masuk neraka tu? Tak. Dia bakar. Tak. Kalau ambil perbezaan sikit sangat tu. Tak. Masuk terus. Jadi kalau dah masuk, kena habiskan semua. Jadi maknanya orang paling untung, tak payahlah paling untung. Kalau kita cerdik kita ni, orang paling untung yang dia 50%. Yang ni 49.9. Masuk neraka kena bakar 49.9 dosa yang dia buat. Peratus. Yang 50 ni, ngam-ngam 50 ni masuk syurga. Satu. Bukannya tolak 0.1% itu saja yang kena bakar. Bila kena bakar yang itu, maka dosa, pahala telah lebih dah sekarang. Keluar. Bukan gitu. Jadi berani ambil risiko nak main sikit-sikit. Tak apa, banyak lagi aku punya pahala ni daripada dosa. Banyak lagi. Berani ambil risiko. Buatnya lebih yang ni, lebih 1% aja. Bukan 1%, 0.1% je lebih yang dosa. Habis kena bakar semua. Lepas tu masuk neraka dengan keadilan, masuk syurga dengan rahmat Allah. Okey. Dan apalah guna menyesal ketika itu? Kalau dah jadinya tu, apa guna menyesal? Dia kata hanya rahmat Allah juga. Harapkan rahmat Allah juga adalah Allahumma arhamni bi rahmatik. Dia doakan untuk kita dan untuk dia sekali lah. Dia tu siapa? Dia tu Syekh Muhammad Nur Al-Fatani, pengarang kitab Kifayatul Muhtadi 1924. Dan wajib kita i'tiqad. Habis kat situ. Wajib kita i'tiqad pula dekat akhirat nanti. Ada apa? Siratal mustaqim. Yang kita duk baca hari-hari itulah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ni apa? Jambatan, titi. Getok. Jambatan yang terpasang pada hari itu. Terpasang, iaitu titian jambatan yang dipasangkan di atas neraka supaya lalu di atasnya segala manusia kepada syurga. Jadi maksudnya syurga kat sini, neraka kat sini.
Sini padang mahsyar. Padang mahsyar, titi syurga. Bawah tu neraka. Tergelincir, jatuh masuk neraka. Tak tergelincir, berjalan ke titi, masuk syurga. Jadi padang mahsyar, titi syurga, bawah tu neraka. Yang terpasang pada hari itu, okay? Untuk orang lalu, untuk pergi syurga. Semua bakat-bakat nak pergi syurga, tapi jatuh masuk neraka. Dan bukan itu aja, ada pencangkuk. Jengkaut. Puff. Ada cangkuk. Sampai-sampai, tak apa, boleh jalan ni. Jangan tu aja, pencangkuk ada. Tarik. Dan ada juga orang yang tarik kaki tu. Pak dia pegang. Siapa yang tarik ni? Biasanya kebanyakan yang tarik ni adalah bagi orang lelaki lah, isteri dengan anak. Dia yang tarik. Memang cakap dekat dunia ni, ku tunggumu di pintu syurga. Tiba-tiba dia dah masuk neraka dulu, dia tarik. Ya Allah, ya Tuhanku. Lepas dia tarik tu, engkau ambillah hak kami yang dia tak bagi, orang tua yang tak bagi, yang konon-konon berangan nak masuk syurga kat situ, langkah-langkah umur 33. Ni tua lagi ni. Masa tu tua lagi. Di padang mahsyar tua. Tua tu maksud macam mana dia mati umur berapa, dibangkitkan dengan umur tu jugalah. Meninggal umur 70, bangkit umur 70 juga. Bila masuk syurga nanti, umur jadi 33 lelaki, perempuan jadi 17. Tengah seronok nampak pun, tengah seronok ni. Tiba tengok tangan siapa pula ni. Tengok isteri. Patutnya dia sangguplah berkorban. Tak ada. Masa tu tak ada. Mereka dia kata, ya Allah, kau ambil hak kami yang dia tak bagi kat atas dunia dulu. Kau ambil sekarang hak kami yang dia tak bagi. Kalau dia bagi hak kami di atas dunia, kami tak duduk dalam ni, kami duduk atas. Kami itu maksud anak isteri. Apa hak kami? Nafkah kan? Apa hak kami tentang apa-apa yang kewajipan suami terhadap isteri dan anaknya, dari sudut aurat, dari sudut pengajian, ajar ilmu fardu ain dan sebagainya, pendidikan, dia akan tarik. Kalau tak bagi, dia akan tarik. Sebab tu orang yang sayang ke anak, sayang ke isteri, sehingga sayangnya sehingga tak tegur, sebenarnya dia bukan sayang. Tak, itu bukan sayang sebenar. Yang sayang-sayang ni, yang marah-marah ni, oh jangan buat ni, jangan aja, tak boleh, berdosa. Dia pun tak puas hati. Atas dunia tak puas hati lah. Jawablah. Sekarang ni mu tak puas hati dengan aku. Nanti kalau aku tak buat, nanti akhirat mu tarik aku. Tak mau aku tarik. Gitu lah. Antara yang tarik anak juga tarik mak ayah tu. Hati-hati. Kita nampak macam tak ada apa. Sayang kita kena ikut landasan syarak. Bukan sayang ikut emosi dan nafsu. Sayang ikut syarak. Syarak kata sayang, pukul anak umur 10 sebab dia tak semayang. Sayanglah tu. Otak kita kata pukul maknanya tak sayang. Tak. Sayang atau tidak, neraca dia syarak, bukan otak kita. Kalau otak kita, biarlah, itu sayang kan. Janganlah pukul. Tapi Nabi suruh pukul. Murus sabiyya bis-salah. Pukul murus sabiyya bis-salah. Suruh anak kamu sembahyang. Idza balagha 7 sinin, umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, umur 10 tahun. Kalau tak sembahyang juga, fadribuha. Pukul. Mana pukul tanda sayang. Dia tak pukul. Umur 11 tak pukul, tak sembahyang lah. Umur 12 tak sembahyang, tak pukul. Itu maknanya benci ke anak, tak suka anak. Itu bukan sayang. Sebab nak humban anak dalam neraka. Malah bukan tak sayang ke anak je, tak sayang kat diri sendiri juga. Sebab dia menyebabkan anak tu tarik dia nanti. Nampak macam tak ada apa-apa. Okay. Ada pencangkuk lagi kat bawah tu. Dekat, maksud lalu titian sirat, pencangkuk lagi. Tarik. Tengok tangan. Ada juga perbalahan berlaku juga dengan jiran. Hati-hati. Jiran ni maut. Nabi kata jiran ni maut. Banyak Nabi sebut maut. Antaranya ipar, maut. Nabi kata ipar dua ini maut. Maut terus. Mapuh gitu. Maksud apa? Dengan sebab ipar dua ini macam-macam boleh jadi. Nabi kata maut. Antaranya jiran. Maut sebab dia cuma terpisah daripada kita setebal sejengkal aja. Jiran kita yang kat ni, kalau jiran yang duduk lek tu, jaraknya lebih kurang dalam
4-5 depa. Macam tu. Tapi kalau jiran sekarang rumah teras ni, sejengkal je rumah kita dengan rumah dia. Yelah, dinding tebal mana sangat. Maka hati-hati dengan jiran. Dengan sebab jiran, ganggu jiran ataupun ganggu jiran atau mengganggu jiran, menyakiti jiran. Jiran kebuluh, dia kenyang, semua kena tanggung. Banyak lagi lah yang tarik dekat bawah. Supaya lalu di atasnya segala manusia kepada syurga. Maka jika ada seorang itu mukmin yang taat, dia tu mukmin, orang beriman. Bila sebut mukmin orang beriman, dia kena ada iman, dia kena ada akidah yang benar. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Jika tak ada akidah, semua tu semua tak guna. Sembahyang semua tak guna, baca Quran tak guna, zikir tak guna, semua tak guna. Kalau tak ada akidah yang benar. Akidah ni kena mengaji. Dan akidah ni bukan semudah yang disangka. Apa akidah ni? Kenal Tuhan, kenal Rasul, Nabi, dan kenal dan percaya perkara sam'iyat, perkara macam syurga neraka tu lah yang kita duk mengaji. Jadi tak kenal Tuhan, tak guna Quran, tak guna sembahyang apa semua. Lepas tu kita beriman. Beriman pada Allah. Nak beriman pada Allah, kena kenal. Cara dia kita sekarang sifat 20 orang ngaji. Khatam tak? Kalau khatam, berapa kali khatam? 8 kali khatam. Kalau 8 kali khatam, faham ke tak? Oh, dah faham. Kalau faham, dah pegang ke tak? I'tiqad dia tak? Oh, dah i'tiqad. I'tiqad tu betul ke tak? Tak mudah. Tak mudah, tak semudah tu. Akidah kena ulang sampai mati. Ngaji hari-hari kalau boleh. Ngaji akidah hari-hari sampai mati. Sebab akidah lah tiket syurga. Bukan sembahyang. Sembahyang bukan tiket syurga. Sembahyang bukan tiket syurga. Puasa bukan tiket syurga. Quran, baca Quran bukan tiket syurga. Tiket syurga akidah. Akidah, pegangan, tu tiket syurga. Habis sembahyang buat apa? Sembahyang tak nak masuk neraka. Puasa sebab tak nak masuk neraka. Haji sebab tak nak masuk neraka. Bukan sebab boleh masuk syurga. Bukan. Boleh masuk syurga, iman. Iman yang menyebabkan masuk syurga. Bukannya sembahyang. Sembahyang sebab tak nak masuk neraka. Habis kalau ada iman, memang ada iman, tapi dosa ada juga. Maka masuk neraka dulu. Jika imannya sahih mengikut jalan ahli sunnah wal jamaah, pegangan dia betul, i'tiqad dia betul, lepas tu masuk syurga. Kenapa dia boleh masuk syurga? Sedangkan dia masuk neraka dulu. Sebab imannya sah. Kalau imannya tak sah, sembahyang semua tak guna, kekal neraka selama-lamanya. Tu akidah tu sangat penting. Sangat. Fardu ain dan sangat penting. Jadi, maka jika seorang itu mukmin, orang beriman. Bila sebut beriman, rukun iman lah. Percaya pada Allah. Kan? Percaya pada malaikat, percaya yang 6 tu kan? Percaya pada Allah. Percaya kepada Allah. Percaya. Macam mana boleh percaya? Berapa kali jumpa Allah? Berapa kali jumpa Allah? Kata percaya. Berapa kali jumpa? Tak pernah jumpa. Kalau tak pernah jumpa, macam mana boleh percaya? Kena jawab tu. Macam mana boleh percaya? Ada orang cakap, ustaz cakap, tak jadi. Itu ustaz punya akidah. Bab akidah ni seram zaman sekarang ni. Fenomena yang berlaku sekarang ni seram. Tengok dari sudut luaran ataupun daripada sudut luaran, nampak seolah-olah kita ni maksud masjid, surau apa, kita ni lah orang ni, dah mencapai satu martabat agama yang tinggi, nampak luarannya, tapi dalamannya lebih-lebih bab akidah. Solekkan luar tu terlalu hebat. Kalau tengok pada program-program hebat, tapi akidah, tanyalah mana-mana pun, akidah nombor satu. Okey, maka jika ada seorang itu mukmin yang taat ia kepada Allah, dia dah mukmin, beriman, taat pula tu. Beriman dan taat. Tetaplah kakinya di atasnya, tetap, tak jatuh. Dan setengahnya ada orang yang lalu setengahnya di atas je, di atas titian sirat tadi seperti kilat. Sampai terus. Dan ada seperti perjalanan kuda yang deras. Ada juga. Ada yang perjalanannya perlahan-lahan, relax, sambil-sambil tengok. Tengok neraka kat bawah tu. Neraka. Gitu kot. Ada yang macam orang naik atas tali tu, macam mana? Ini. Atau ada? Tu. Jambatan ni secara umumnya lebar dia seperti sehelai rambut dibelah 7. Lebih tajam daripada mata pedang. Memang jalan gitu. Agak-agak berapa langkah dapat? Tapi bagi orang mukmin, dia jadi highway. Di mana ada jalan, di situ ada highway. Highway besar. Dia tu orang hebat. Maka highway dia
8 lane, 8 ambil kau. Macam tu contohlah. Orang tu biasa-biasa 2. Tengoklah highway dia besar mana. Lagi besar highway, kemungkinan jatuh lagi kurang lah. Kemungkinan untuk jatuh. Lagi kecil, kemungkinan untuk jatuh lagi tinggi. Jadi tak semestinya titian syirat ni halus, tak semesti. Dia bergantung kepada orang tu. Orang tu macam mana. Waktu tu tak semua orang tak bercakap. Masa nak lalu semua orang tak bercakap. Yang bercakap hanya Rasul. Rasul belah sana, dia dah menyeberang lah. Selamatkanlah, ampunkanlah, selamatkanlah ya Allah, selamatkan. Semua Rasul. Risau tengok umat dia nak lalu. Tapi orang yang lalu semua tak bercakap. Tadi kecoh dah. Masa kata masuk mahkamah tadi kecoh. Ya ke lah, buat keluar CCTV lah, aku tak setuju. Tengok betul lah. Betul lah waktu tu. Lepas ni senyap. Masa lalu kat Titi tu senyap. Slow. Alah, kita lalu kat Titi test motor JPJ pun senyap. 1001, 1002, 1003 kan. Kau tak ingat dah cara ambil. Dia kena sebut 1000 sampai 1010 baru ke sana. Itu pun gini tak bercakap dengan orang. Kawan-kawan kata, lama tak jumpa. Tak peduli. Itu baru Titi JPJ. Ini Titi apa? Bawah tu neraka. Jadi ada orang yang dia dapat kenderaan atas highway Siratul Mustaqim ni. Siapa yang dapat ni? Ada tapi hadis tu hadis dhaif. Tapi boleh pakai untuk fadail amal. Yang korban naik yang dikorban. Yang dikorban unta, naik unta. Korban kambing, naik kambing. Tak tahulah kambing. Tak kalau naik kambing gitu terpenyek kambing. Taklah. Dia 120 kilo. Kambing halus je. Taklah kambing besar mana tak tahulah masa tu. Naik unta lah. Lembu-lembu lah naik. Habis kalau buat 1/7 kan boleh buat satu bahagian. Naik kaki aja. Tak, dengan fikir logik itu. Naik je lah. Nabi kata gitu-gitulah. Dan Nabi pernah sebut, siapa yang banyak baca zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dia jadi zikir, maka Allah Taala akan jadikan satu burung untuk angkat dia. Burung mari, dia tengah jalan ni, angkat dia, pegang kat belakang, terbang, bawa pergi ke sana. Siapa banyak la haula wala quwata illa billahil azim. Okey. Ada yang seperti deras, ada perjalanan perlahan. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan mukanya. Ada berjalan dengan muka. Berjalan dengan muka. Seret macam mana tak tahulah. Adapun jika ada orang itu kafir, orang kafir, atau daripada mereka yang berdosa, sama ada dia itu kafir ataupun beriman tapi berdosa, daripada mukminin, berdosa tapi ada iman. Betul kata iman tu penting. Itu kata iman tu penting. Berdosa tapi beriman. Ataupun kafir tak beriman lah. Okay? Maknanya dua ni sekaligus. Kafir tak beriman ataupun mukmin cuma berdosa. Dia lalu gelincirlah kakinya pada titian itu. Gelecoh. Gelincir pada titian tu sebab halus sangat, dan jatuh ke dalam neraka dengan kudrat Allah Ta'ala. Maka jatuh dalam neraka. Orang kafir, ada yang tak sempat meniti. Ni titian, titi. Dia langkah macam ni, dia langkah macam ni je. Dum. Tak sempat. Orang kafir. Sebab banyaknya kemungkaran yang dia buat. Ada orang yang ada iman. Imannya sah. Cuma banyak buat dosa. Maka jalan nampak macam seronok dah tengah-tengah, jatuh. Orang yang banyak buat hal dengan orang, kerja komen kat media sosial, banyak ni jawab. Maki, komen, sindir, tuduh, buat kat media sosial Lepas tu pula dan dia viralkan. Dengan viral tadi, makin jauh dia pergi. Banyak tu dia hal dengan orang tu. Naik, nanti kena tarik masuk. Padahal nak kira iman dia sah, nak kira pahala dia banyak, tapi kerana banyak sangat buat hal dengan orang, maka kena tarik. Gelincir masuk. Bila masuk ke dalam neraka tu,
masuk neraka. Cuma titian syirat ni, sebab saya pernah dengar, dia tak boleh buat lawak sebab dia akidah. Kita wajib beriman. Wajib beriman adanya titian syirat. Keadaannya tu tak apa, ada khilaf macam begitu begini. Tapi mesti beriman ada titi, ada jambatan untuk lalu, dan kalaulah silap gaya, jatuh. Maka tak boleh buat tak boleh buat lawak, tak boleh buat gurau. Ada orang buat gurau. Saya ingat kecil-kecil dulu lah, taklah kecil sangat. Belasan-belasan, dia buat gurau. Dia kata kalau nak buat dosa, jangan buat sikit-sikit. Buat banyak selalu. Buat biar puas hati. Nanti bila nak lalu titian syirat, malaikat mesti marah. Mu ni banyak dosa mu ni. Marah sangat. Cepat jalan. Tak nak jalan. Jangan jalan. Nanti malaikat akan tolak kalau tak jalan. Malaikat bukan tolak, dia sepak. Sebab banyak sangat dosa. Pum, masuk syurga terus. Jangan buat gurau gitu Ni akidah. Saya dengar tahun 90-an. 90 apa? Saya dengar cerita tu. Dia buat gurau gitu. Nak buat dosa, buat sungguh. Buat sikit-sikit ni yang ala malaikat kesian lagi. Jalan-jalan tolak gitu aja. Buat sungguh-sungguh biar malaikat marah. Malaikat pun sepak, baling, tap, menampar. Mana? Masuk syurga. Buat gurau. Dia ingat apa? Okey, seterusnya. Bukan apa dah? Sikit. Dan wajib pula kita i'tiqadkan syurga negeri nikmat yang kekal selama-lamanya. Dah tadi cerita neraka, cerita syurga yang seronok pula. Seperti barang yang dinyatakan dahulu. Sebelum ni dah cerita dah tentang syurga. Memang dah ada dah sebelum ni. Dan adalah syurga itu 7 lapis yang berhampiran. 7 berhampiran. Dan terlebih afdalnya Jannah Al-Firdaus di bawah Arash. Bawah Arash ada Jannah Firdaus, Jannatul Firdaus. Terpancur daripadanya segala mata air syurga. Ada mata air syurga, tak boleh nak bayang macam mana. Dan mengiringi akan dia pada kelebihan Jannatul Aden, nombor 2. Kemudian Jannatul Khuldi, kemudian Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa, Darussalam. Tak ada tu. Jannatul Ma'wa dan Darussalam. Maknanya bukan Jannatul Ma'wa Darussalam, bukan. Jannatul Ma'wa tu satu syurga lain. Jannatul Salam tu satu syurga lain. Jadi dia ada koma tu, tak ada. Maknanya dan ada kat situ. Ataupun kurang apa koma. Atau letak kemudian boleh juga. Kemudian Jannatul Ma'wa, kemudian Darussalam. Ada 7. Jannatul Firdaus, Adnin, Khuld, Naim, Ma'wa, Darussalam. Mana satu lagi? Mana hilang satu lagi? Cuba kira, 6 ke 7 tu? 6 kan? Ulang balik. Hafal tak kita ni surga? Kata nak masuk surga tapi tak hafal. Firdaus 1, Adn, Khuld, Naim, Ma'wa, Darussalam. Berapa? 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada satu lagi. Darul Jalal. Satu lagi. 7. Dan setengah daripada rupa syurga itu, buminya, bila sebut bumi bukan bumi, dia punya bawah tu lah, tanah tu bawah, buminya daripada perak, dan pasirnya daripada kasturi. Tak boleh nak bayang macam mana. Dan pangkal-pangkal pokok kayunya daripada perak, dan segala dahan-dahannya daripada mutiara dan zabarjad. Dan padanya barang yang dikehendaki oleh nafsu, dan barang yang sedap mata memandang. Nafsu yang nak semua sedap kat tu, ke syurga. Macam tu je lah. Tak boleh bayang bendanya, tak pernah terbayang. Yang terbayang bukan syurga, itu je. Terbayang tak? Bukan syurga. Syurga tak boleh bayang. Terbayang tu bukan syurga. Sebab syurga sangat nikmat sehingga tak boleh nak dibayangkan sekarang. Dan wajib kita i'tiqad pula akan ada neraka, negeri azab selama-lamanya. Seperti barang yang dinyatakan dahulu. Dah cerita dah sebelum ni bab neraka. Dan adalah neraka 7 lapis. 7 juga. Yang pertamanya Jahannam. Neraka Jahannam. Bagi orang yang berdosa daripada mukmin. Orang yang beriman,
Buat dosa, neraka yang dia masuk neraka Jahannam. Sebab dalam banyak-banyak neraka Jahannam je yang akan kosong nanti. Kalau nak keluar, masuk boleh tak kata tu? Kalau nak keluar, masuklah neraka Jahannam. Macam pelik suruh masuk neraka. Bukan. Contoh tak kena ayat tu. Dalam banyak-banyak neraka Jahannam je ke yang boleh keluar. Gitu baru betul. Kalau nak masuk neraka Jahannam. Ada pula suruh masuk neraka. Kan? Dalam banyak-banyak neraka Jahannam paling ringan, dan neraka Jahannam boleh keluar balik. Dia tak seal. Masuk terbuka. Cukup masa buat keluar. Cukup masa buat keluar. Cukup masa buat keluar. Cukup masa tu cukup dosa-dosa yang dia buat keluar. Sebab tu dia kata kat sini, yang pertamanya Jahannam bagi orang berdosa daripada mukminin. Orang kafir tak boleh masuk neraka Jahannam, tak layak. Tak layak orang kafir nak masuk neraka Jahannam, tak layak. Dia masuk neraka lain. Selain daripada neraka Jahannam, kekal. Semua masuk dalam neraka lain yang 6 lagi, terus seal. Teri terus. Tak boleh keluar, habis dah. Microwave atas bawah kiri kanan nanti. Tapi neraka Jahannam, pintu dia terbuka, tak kunci. Sebab akan ada waktu nanti seorang-seorang buat keluar. Kerana dah habis dosa dia kena bakar. Dan di bawahnya, nampak? Di bawah. Maknanya neraka Jahannam, ni titian sirat, ni syurga. Ni pada mahsyar, titian sirat, ni syurga. Bawah tu neraka. Jatuh syum. Plop. Lekat. Maknanya dia masuk neraka Jahannam. Lepas tu tiba-tiba ingatkan lekat, tak lekat, jatuh bawah lagi. Mana neraka yang bawah lagi? Tu di bawahnya. Di bawahnya Lazar. Neraka Lazar. Kalau tembok, aku ingat kau masuk Jahannam, ubah-ubahnya masuk Lazar, kekal selama-lamanya. Kemudian jatuh Lazar. Plop. Ingatkan dah habis lah. Masuk pula ke bawah lagi. Neraka. Di bawah neraka Hutamah. Jatuh lagi. Ingatkan dah habis lah. Straight. Di bawahnya Sa'ir. Kemudian jatuh lagi Saqar. Kemudian Jahim. Kemudian Hawiyah. Dan adalah pintu-pintu satu daripadanya itu di dalam yang dahulu daripadanya. Pintu neraka Jahannam, bawah titian sirat. Dalam neraka Jahannam ada pintu neraka Lazar. Dalam neraka Lazar ada pintu neraka Hutamah. Gitu. Lepas tu jatuh ke bawah. Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Qila dkhulu abwaaba jahannam. Malaikat kata masuk neraka Jahannam. Lazar fa'anzartukum naran talazza. Itu Lazar. Kalla la yumbadhanna fil Hutamah. Itu neraka Hutamah. Wa sayaslawna sa'ira. Neraka Sa'ir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ma salakakum fi saqar. Itu neraka Saqar. Apa lagi? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Neraka Jahim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Neraka Hawiyah. Dan adalah setengah daripada rupa-rupa neraka itu, buminya, neraka pula rupa neraka, buminya, bawah tapaknya daripada timah hitam. Dan atapnya daripada tembaga, dan segala dinding-dindingnya belerang, dan panasnya hawa yang menghangus, dan bara-bara apinya segala anak Adam, dan jin, dan segala batu-batu berhala yang disembahkan dia oleh musyrikun pada dunia. Api neraka dicipta, jadi matahari, jadi apa semua sampai sekarang. Api tu api mana ni? Daripada percikan yang jadi asap, api neraka. Kemudian dicelup dengan laut. Celup. Itulah yang guna daripada dulu sampai sekarang. Tak payah nak bayang lah macam mana neraka ni, api dia. Kalau penghuni neraka, dia masuk neraka, kemudian tiba-tiba